Aku berdiri di halaman belakang rumahku semasa majlis resepsi perkahwinan. Gan pengantin aku berkirau di bawah cahaya lampu rentang di atas kepala. Segalanya tampak sempurna, cuaca, bunga, dan senyuman Isen ketika dia berbual dengan rakan-rakan kolejnya di tepi lantai tarian sementara. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku rasa aku telah melakukan sesuatu dengan betul. Ibu menghampiri, dengan senyuman sas yang sudah aku kenal 1000 kali, senyuman yang tidak pernah sampai ke matanya. Senyuman yang biasanya datang bersama sesuatu yang tidak menyenangkan tetapi dibungkus dengan alasan kasih sayang. "Taleri, sayang, kamu kelihatan sangat cantik." Dia melicingkan kedutan yang tidak wujud di lenganku. "Ibu cuma nak beritahu rancangan kecil kita." "Rancangan?" Perutku serta-merta menegang. Tak sepatutnya ada apa-apa rancangan pada hari perkahwinanku selain yang aku dan Isen aturkan. Kami dah putuskan untuk beri kereta itu kepada Tessa. Nada ibuku tenang, seolah-olah dia hanya mengulas tentang cuaca atau memuji catering. "Kereta apa?" soalku, walaupun dalam hati aku sudah tahu. "Subaru, sudah tentu." Dia menunjuk ke seberang halaman, di mana ibu bapa Isen berdiri berhampiran sebuah Subaru opak perak berkilat. Dengan reben merah masih terikat di pemegang pintu, hadiah perkahwinan bernilai 22,000 yang mereka berikan kepada kami beberapa jam lalu. Tessa lebih memerlukannya berbanding pasangan baru berkahwin yang ada 2 pendapatan. Aku memandang ke belakang bahunya dan melihat adikku. Tessa, berdiri kira-kira 20 kaki jauhnya dalam gan perak berkilaan yang harganya lebih mahal daripada sewa bulanan pertamaku. Dia menyedari pandanganku, merambai kecil dengan jarinya, dan menggoncang sesuatu yang jelas kelihatan seperti kunci kereta. Seramai 120 tetamu ketawa dan menari di sekeliling kami, tidak menyedari apa yang sedang berlaku. "Aku tak faham," kataku walaupun sebenarnya aku faham sepenuhnya. "Ia hanyalah hari Selasa biasa dalam keluarga Anderson." "Sayang," kata ibu sambil menepuk lenganku perlahan. "Tessa masih sedang membina kerjanya. Kamu dan Isen sudah stabil. Ia cuma sebuah kereta. Jangan jadikan ini isu." Amaran dalam suaranya jelas seperti dentingan loceng. Di seberang kawasan resepsi, suamiku yang baru, Isen, perasan riak wajahku. Dia meminta diri daripada perbualannya dan berjalan ke arahku. Dahi berkerut dengan kebimbangan. Perutku mengecut sakit. Ia perasaan lama yang terlalu biasa, rasa kosong kerana diketepikan, kerana sentiasa dijangka untuk berkorban. Aku teringat ketika aku berumur 12 tahun. Ibu menjuru aku menyerahkan bilik yang lebih besar kepada Tessa. "Kamu kan kakak, kamu faham," katanya. Dan aku memang faham, bahkan waktu itu. Aku faham bahawa keinginan Tessa akan sentiasa lebih penting daripada keperluanku. Ketika umurku 18 tahun, aku bekerja 2 kerja sambilan untuk membeli kereta Toyota terpakai dengan 120,000 batu perbatuan. Dalam masa yang sama, ibu bapaku memuji pencapaian akademik Tessa, tidak pernah menyebut bahawa masa lapangnya untuk belajar datang dari kepenatan aku bekerja. Isen sudah lama menyedari corak ini sepanjang 7 tahun hubungan kami, cuti hujung tahun di mana Tessa mendapat iPhone terbaru manakala aku hanya dapat sabun mandian. Makan malam Ahad di mana ibu sentiasa memasak hidangan kegemaran Tessa. Percutian keluarga yang semuanya dirancang mengikut jadual Tessa. Dan kini, pada hari perkahwinanku sendiri, Isen tiba di sisiku, tangannya lembut di sikuku. "Semuanya oke?" Dia bertanya, tapi matanya sudah tahu jawapannya. Ibu berpaling kepada sekumpulan tetamu berhampiran. "Tessa perlukan kenderaan yang boleh dipercayai," katanya kepada bekas rakan sebilik kolejku, Madison, yang kelihatan benar-benar bingung. Lagipun, mereka berdua ada 2 pendapatan. Sejuman angkot Tessa terasa seperti asid yang membakar kulitku. "Ia cuma kereta, sayang," ulang ibu, merambai tangannya dengan acuh tak acuh. Tanganku mula menggeletar, tetapi apabila aku bersuara, suaraku lebih tenang daripada yang aku jangkakan. "Maafkan saya sekejap." Aku membuka beg kecil pengantin yang hanya muat kincu dan tisu dan mengeluarkan sampul surat yang telah dimeterai. Ibu memerhati, wajahnya mula keliru. "Ibu nak beri hadiah perkahwinan kami kepada orang lain?" soalku. Soalanku memecah suasana rio resepsi. Beberapa kepala berpaling ke arah kami. Isen berdiri teguh di sebelahku, kehadirannya kukuh dan meyakinkan.
Buat pertama kalinya, aku benar-benar rasa kekuatan hubungan kami bukan sekadar cinta romantik. Ini adalah satu pakatan. Taleri, ini bukan masa atau tempat, bisik ibu, secumanja tegang. Bila masa yang sesuai, lepas Tessa pandu pergi dengan kereta kami. Aku mengangkat sampul itu di antara kami. Ibu tak cetak ibu bapa Isen sama ada boleh beri semula hadiah mereka kepada orang lain. Di seberang halaman, James dan Barbara Thompson berpaling ke arah kami. Jelas keliru dengan ketegangan yang semakin meningkat di sekitar menantu mereka. Nuka ibu memerah. Ini hal keluarga. Ya, aku bersetuju. Dan Isen sekarang keluarga saya. Ayah menghampiri, wajahnya penuh kerisaan. Dia membuka mulut, tapi seperti biasa, Dian membiarkan ibu yang membuat keputusan. Aku membuka sampul itu dan mengeluarkan sehelai kertas. Ini dokumen yang disahkan notari yang menyatakan bahawa hadiah perkahwinan tidak boleh dipindahkan tanpa persetujuan saya. Suaraku tidak bergetar. Saya dan Isen dah siapkan ini minggu lepas. Apa? Jerit Tessa. Kunci kereta tergenggam di tangannya. Majlis resepsi menjadi senyap, ketegangan merebat seperti api di padang kering. Ibu memandangku seperti dia tidak pernah mengenaliku sebelum ini. Mungkin memang begitu. Aku berdiri tegak. Dokumen notari di tanganku bergetar sedikit. Wajah ibu berubah daripada yakin dan berkuasa kepada terkejut dan tidak percaya. Suasana sekeliling menjadi terlalu sunyi. Seolah-olah semua orang menahan nafas. Ada lagi, kataku. Suaraku kini lebih kuat daripada perasaanku. Aku membuka beg kecilku sekali lagi dan mengeluarkan telefon. Tessa bukan saja datang hari ini untuk ambil kereta kami. Tessa melangkah ke belakang. Gan peraknya berkilau di bawah cahaya lampu tali. Val, tolonglah. Aku membuka skrin telefon dan memusingkannya ke arah ibu. Dia curi masuk ke garaj kami malam tadi. Di skrin, gambar Tessa berdiri di sebelah Subaru berhias reben merah. Satu tangan di atas HQD. Satu lagi menunjukkan tanda damai. Kapsennya berbunyi, "Azinya dapat kereta yang sesuai dengan aku." Ayah merangkah ke hadapan. Tangannya diangkat cuba menenangkan. Dia cuma teruja, "Taleri, jangan perbesarkan perkara ini." Teruja. Suara Isen naik di sebelahku. Teruja nak ambil hadiah perkahwinan kami tanpa izin. Aku menukar ke skrin lain perbualan mesej antara ibu dan Tessa 3 minggu lalu. Mesej ibu berbunyi, "Kita akan uruskan masa resepsi. Lebih mudah jika dipersembahkan sebagai keputusan, bukan permintaan." Ibu bapa Isen menolak perlahan melalui kumpulan kecil tetamu yang kini berhimpun. Wajah Barbara memerah, subangnya berkilau ketika dia menggeleng perlahan. James berjalan tegas, jaket sutnya terbuka, kening berkerut. "Catherine," kata Barbara, "betulkah ini? Kamu cakap kereta ini untuk Taleri dan Isen." Secuman ibu kembali nipis, tegang. "Barbara, James, kami cuma buat sedikit penyesuaian ikut keperluan. Keluarga kan berkongsi sumber." "Kongsi, urangku." Kata itu terasa pahit di lidah. Ibu tak minta kami kongsi. Ibu umum nak ambil. "Apa?" potong Tessa, merangkah ke depan. Wajahnya berubah jadi riak sedih yang telah dia kuasai sejak kecil. "Kenapa nak madukan diri sendiri, Val? Ia cuma kereta bodoh." "Kalau cuma kereta bodoh," kata Isen, suaranya tenang tapi tajam, "kenapa kamu perlukan sangat?" Bisikan bertukar menjadi tontonan terbuka. Tetamu di lantai tarian berhenti bergerak. Pemain saksofon terhenti di tengah nota. Tidak pasti sama ada perlu teruskan atau tidak. Ibu mendekat. Haruman parfumnya yang sama sejak aku kecil kini terasa menyekat nafas. "Kamu buat kecoh tak tentu pasal. Fikirkan malu keluarga." "Malu keluarga," urangku perlahan. Kata-kata itu membebaskan sesuatu dalam diriku. Suara terapis aku bergema di fikiran. Corat lama akan terus berulang, sehingga kamu sendiri memutuskannya dengan tegas. Selama bertahun-tahun aku mengangguk mendengar kebenaran itu tapi tidak pernah bertindak. Tapi berdiri di sini dalam gan renda putih, aku tiba-tiba nampak dengan jelas apa yang akan menantiku jika aku berundur lagi. Ini bukan tentang kereta. Ini tentang naruah. Tentang penghormatan. Tentang kehidupan yang aku dan Isen sedang bina bersama. Aku teringat perbualan kami sebelum kahwin. Duduk di lantai ruang tamu.
dikelilingi kotak pindah separuh terbuka. Kita perlukan batas, kata Isen sambil menggenggam tanganku. Keluargamu akan terus ambil sampai tiada apa yang tinggal. Aku setuju waktu itu. Jadi kenapa sekarang terasa sukar? Kerana menyerah itu lebih mudah daripada berdiri teguh. Kerana seluruh hidupku dibina atas identiti anak yang memahami, yang bertanggung jawab, yang tak pernah menolak. Tessa mengambil peluang dalam keheningan aku. Ibu betul, memerlukan diri sendiri. Kita bukan badan amal, Tessa, kata Isen. Nada suaranya tidak marah, hanya tenang dan pasti. James melangkah ke depan dan mengambil dokumen notari dari tanganku. Dia membaca perlahan, cermin mata tergantung di hujung hidung. Nampaknya ini sah di sisi undang-undang, katanya, sambil menyerahkan kembali. Dari hujung mataku, aku nampak Madison diam-diam merakam reaksi ibu dengan teleponnya. Perancang majlis kami berjalan di antara tetamu. Cuba mengalihkan perhatian mereka ke meja pencuci mulut. Barbara meletakkan tangannya di bahuku, sentuhan lembut. Bukan berat, tapi cukup untuk menstabilkan diri aku. Tadari, sayang, kata perlahan. Apa yang kamu mahu berlaku sekarang? Mata ibu mengecil. Dia cuma perlu berhenti memerlukan kami dan berkelakuan seperti keluarga. Tidak, ibu. Kali ini kata-kataku keluar mudah, kukuh. Aku tamatkan tradisi ini, tradisi di mana Tessa dapat semua yang dia mahu dan aku perlu senyum seolah-olah tak apa-apa. Aku keluarkan sampul kedua dari beg kecilku, lebih kecil, tanpa tanda. Ini notis pelanggaran akses tanpa izin. Tessa masuk ke garaj kami tanpa kebenaran untuk ambil gambar dengan kereta yang bukan miliknya. Ayah berdiri di antara kami. Ini majlis kahwin, bukan mahkamah, rayunya. Suaranya bergetar. Betul, jawabku lembut. Jadi mungkin kita berhenti berpura-pura bahwa mencuri itu tanda kasih sayang. Kata-kata itu tergantung di udara, benar, pedih, dan perlu. Mulut ibu terbuka, kemudian tertutup semula. Buat pertama kalinya, dia tidak tahu apa hendak dikatakan. Kemenangan ini terasa kosong, tapi dalam kekosongan itu ada kelegaan. Mataku panas, bukan kerana sedih tapi kerana penat. Penat dengan 31 tahun corat yang akhirnya pecah. Isen memeluk pinggangku, menoleh ke arah kumpulan muzik yang masih terpaku. Mainkan sesuatu, katanya perlahan. Pemain saksofon mengangguk, dan melodi lembut mula mengisi ruang yang tegang. Isen menuntunku menjahi keluargaku menuju ke lantai tarian. Kau oke? Isen berbisik. Aku tak oke, jawabku perlahan. Tapi aku akan oke. Aku menatapnya dan menambah dengan senyuman kecil. Kereta tu nampak lebih cantik bila dengan kita. Senyuman yang muncul di wajahnya tulus, lega, penuh cinta membuat setiap detik tegang tadi berbaloi. Di belakang kami, aku masih dengar suara Tessa meninggi, tapi kali ini bunyinya lain, jago, tak berkuasa seperti dulu. Nada suara ibu pun sudah berubah, tidak lagi membawa kuasa mutlak. Mereka kini cuma suara, bukan perintah. Ketika aku dan Isen bergerak perlahan di lantai tarian, tetamu mula kembali berbual, ketegangan perlahan-lahan mencair. Momen itu berlalu, tapi sesuatu yang besar telah berubah. Aku terpandang Barbara di seberang dewan, dia mengangkat gelas champagne sedikit, satu tabik senyap penuh makna. James berdiri di sebelahnya, mengangguk sekali, tegas dan bangga. Untuk pertama kali dalam hidupku, aku memilih jalan sendiri, bukan jalan yang ditentukan orang lain. Beban ekspektasi yang selama ini menekan bahuku terasa sedikit terangkat. Aku berdiri lebih tegak dalam pelukan Isen. Dan kami menuntut semula hari perkahwinan kami, satu langkah tarian pada satu masa. 2 hari kemudian, aku terjaga dengan bunyi notifikasi bertubi-tubi. Bukan mesej selamat pagi dari Isen yang biasa, tapi deretan pemberitahuan tak henti. Perasaan tak sedap menggulung di perutku. Aku buka skrin, dan di situ, status Facebook Tessa terpampang besar. Ada orang lebih sayang kereta daripada keluarga. Doakan mereka yang ukur kasih sayang dengan duit, bukan kenangan. Berpuluh-puluh komen mengalir di bawahnya, kawan-kawan yang menyokong, saudara jago yang kononnya simpati. Dan tentu saja, komen dari ibu sendiri. Doakan mereka yang lupa asal-usulnya. Keluarga sepatutnya sentiasa diutamakan. Isen menggeliat di sebelahku. Kenapa, sayang? Aku tunjukkan skrin padanya.
Rahangnya mengetat saat membaca. Mereka cuba ubah cerita, kataku, menggulai ke bawah melihat notifikasi lain. Kumpulan WhatsApp keluarga penuh dengan mesej. Aunt Debra menulis, "Daleri, kami semua risaukan kamu. Ini bukan diri kamu yang biasa." Uncle Robert menambah, "Kenangan hari perkahwinan sepatutnya dihargai, bukan dirosakkan dengan pertengkaran kecil." Isen mengambil teleponnya dariku dan meletakkannya menghadap ke bawah di meja sisi. "Biar mereka cakap. Kita tahu apa yang sebenarnya berlaku," katanya tenang. Teleponku berkepar lagi. Kali ini mesej dari Madison pautan ke laman GoFundMe. Tacotnya membuat darahku mendidih. Disianati oleh keluarga, bantu saya mulakan hidup baru. Dan deskripsinya lebih teruk. Adik saya dan suaminya ambil keputusan pada hari perkahwinan mereka bahawa mereka perlukan kereta kedua lebih daripada saya perlukan yang pertama. Bantu saya bangkit semula daripada pengkhianatan keluarga ini. Aku menatap skrin, antara marah dan tidak percaya, tapi di bawah semua itu, ada satu perasaan lain yang tumbuh. Tenang. Kerana kali ini, aku tahu aku tak akan tunduk lagi. Dia dah kumpul hampir $400, bisiku perlahan. Isen ketawa kecil, nada yang mengejutkanku. Orang sanggup bayar semata-mata nak jadi sebahagian daripada drama. Aku segar semula halaman GoFundMe. Sumbangan baru muncul $15 daripada seseorang bernama Reality. Dengan komen, "Mungkin cuba cari kerja, bukan simpati." Aku terlepas tawa kecil. Bunyi itu terasa asing, karat. Seolah-olah dah lama aku tak ketawa bila melibatkan Tessa atau ibu. "Kita abaikan saja semua ni," kata Isen, menarikku ke pelukannya. "Itu yang mereka nak, seret kita masuk dalam cerita versi mereka." Telefonku berdering. Nama Linda, juru gambar majlis kahwin, terpampang di skrin. "Daleri, aku nak bagi amaran awal." Ibu ke telefon aku. Suruh padam beberapa gambar dari majlis, terutamanya yang tunjuk kau tengah bercakap dekat meja hadiah. Tanganku mengepal erat di sekeliling telefon. "Dan," aku cakap gambar tu Hakka dan Isen. Dia tak suka jawapan tu. "Terima kasih sebab beritahu. Aku akan hantar semua fail ke cloud kau hari ini termasuk fail mentah." Selepas talian ditamatkan, Isen sudah siap berpakaian dan membuka laptopnya. "Kita kena dokumentasikan semuanya. Tangkapan skrin untuk semua siaran, mesej, dan GoFundMe tu." Aku mengangguk. Baru betul-betul faham apa yang sedang berlaku. Ini bukan lagi tentang kereta. Ini tentang cerita yang mereka cuba bina, di mana akulah penjahatnya. Anak derhaka yang berpaling dari keluarga. Isen berhenti sejenak. "Aku rasa kita patut tukar kunci rumah. Mereka takkan masuk rumah kita sesuka hati," kataku, tapi hati kecilku tahu itu pembohongan. Batasan tak pernah wujud dalam keluarga aku. "Lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal," katanya, sudah pun mencari tukang kunci di Google. 3 jam kemudian, loceng pintu berbunyi. Aku mengintai melalui lubang intai, ibu dan ayah berdiri di beranda. Ibu menggenggam beg tangannya kuat-kuat, buku jaringnya pucat. "Mereka dah datang," panggilku ke arah dapur. Isen muncul di sisiku, menekan lembut bahuku. "Sedia." Aku menarik nafas panjang dan membuka pintu. Mata ibu merah, berai. Aku tak percaya anak aku sendiri sanggup malukan aku macam ni. Ayah merangkah ke depan, tangan terangkat seperti nak mendamaikan. "Ibu ke tak tidur sejak majlis kahwin tu, Daleri?" "Aku pun tak," jawabku perlahan. "Tapi sebabnya lain." Mereka mengekori kami masuk ke ruang tamu. Ibu duduk di hujung sofa, seperti sedia untuk lari bila-bila masa. Ayah berdiri di belakangnya, tangan di bahu ibu. "Selepas semua yang kami dah buat untuk kau," suara ibu berkepar. "Semua pengorbanan, semua sokongan macam ni kau balas." Rasa bersalah yang begitu familiar cuba nahit semula ke tekadku, tapi kali ini ada sesuatu yang lebih kuat, kejelasan. "Pengorbanan apa, ibu? Sokongan yang mana?" Suara aku tenang, lebih stabil daripada sebelumnya. "Masa aku perlukan pendakap Ziggy, ibu cakap kita tak mampu. Tapi Tessa dapat pendakap tahun yang sama. Masa aku kerja 2 pekerjaan untuk bayar kolej, ibu tanda tangan pinjaman pelajar Tessa. Masa aku simpan 3 tahun nak beli kereta pertama, ibu bagi Tessa duit untuk bayaran pendahuluan keretanya.
Mulut ibu terbuka, kemudian tertutup semula. Masa aku diterima masuk Cornell tapi tak mampu pergi. Ibu cakap kita kena realistik. Tapi masa Tessa dapat ke Usila, ibu sanggup ambil gadai janji kedua. Masa aku buka bisnes kecil, ibu cakap pada semua orang itu cuma hobi. Tapi masa Tessa nak cuba fotografi 6 bulan, ibu beli kamera $2,000. Setiap contoh jatuh seperti batu ke dalam air tenang, mencipta riak kesedaran di ruang itu. Sepanjang hidup aku terima kurang supaya Tessa boleh dapat lebih. Tapi kali ini, tidak lagi. Bukan pada hari perkahwinan aku. Bukan dengan hadiah yang bukan milik kau untuk diberi. Kejutan di wajah ibu hampir membuatku ingin ketawa. Dia tak pernah dengar aku bercakap begini. Sebenarnya, aku sendiri tak pernah bercakap begini. Kata-kata itu terasa asing di lidah. Tapi betul. Ini bukan tentang kereta, sambungku perlahan. Ini tentang rasa hormat, sesuatu yang aku tak pernah minta, tapi selalu layak dapat. Teleponku bergepar di atas meja kopi. Pesanan daripada Madison. Kuatkan diri. Aku ada di pihak K. Serentak, telepon Isen turut berbunyi. Pesanan daripada ibu bapanya. Makan malam di rumah kami malam ni? Kami nak tunjuk sokongan. Pandangan ibu berpindah-pindah antara dua telefon kami. Siapa tu? Kau cerita pasal kami pada orang luar. Mereka bukan orang luar, jawab Isen tegas. Mereka sistem sokongan kami. Orang yang tahu hormat batasan. Ayah kelihatan resah. Taleri, kami cuma nak selesaikan ni secara senyap. Hal keluarga biarlah dalam keluarga. Aku setuju, balasku tenang. Dan Isen sekarang keluarga aku. Ibu berbisik perlahan, seolah tak percaya. Ini bukan diri Ka. Seseorang dah pengaruhi Ka. Aku berdiri, letih dengan pusingan hujah yang sama. Aku nak kamu berdua pergi sekarang. Mata ibu terbeliak. Kami dah memandu jago untuk datang ke sini. Tanpa telefon dulu, pintasku. Satu lagi batasan yang kau langgar. Keluarga tak patut layan keluarga macam ni, katanya, dengan nada yang dulu selalu membuat aku tunduk. Aku menatap matanya dengan tenang. Tepat. Sebab tu perkara ni kena berubah. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku nampak sesuatu di mata ibu, ketidakpastian sebenar. Kesedaran bahawa senjata lamanya air mata, rasa bersalah, tanggungjawab keluarga dah hilang kuasa. Ayah memandang ibu, kemudian aku. Sekilas aku nampak sesuatu di wajahnya. Mungkin kefahaman, mungkin juga rasa hormat. Bila pintu tertutup di belakang mereka, Isen terus memelukku erat. Kedah buatnya. Telefonku bergetar lagi, mesej daripada terapisku. Sisi kecemasan tersedia minggu ni, kalau perlu. Kita kena dokumentasikan semuanya, kataku sambil duduk di depan laptop. Setiap mesej, setiap siaran, setiap panggilan. Isen mengangguk. Sudah pun membuka video perkahwinan kami. Kita simpan semuanya sebagai bukti, kalau perlu. Bersama-sama, kami mula draft email kepada seluruh keluarga. Tiada lawatan tanpa pemberitahuan. Tiada penghinaan di tempat awam. Tiada manipulasi melalui ahli keluarga lain. Kalau mereka abaikan, tanya Isen perlahan. Maka kita buat keputusan sendiri, jawabku. Aku menyimpan draft itu, belum bersedia untuk dihantar. Malam itu kami habiskan masa merancang langkah seterusnya. Jika gangguan itu berterusan, kalau mereka muncul di tempat kerja, kalau mereka hubungi keluarga Isen lagi, buat pertama kalinya aku rasa aku berada selangkah di hadapan. Bukannya terdesak cuba mengejar keadaan. Minggu berikutnya, aku melipat sehelai lagi sweater dan menyusunnya dengan kemas ke dalam beg pakaian yang terbuka di atas katil. Isen berdiri di tepi almari, menarik keluar beberapa helai jeans. Sedia untuk pelarian besar-besaran? Dia bertanya, senyum sinis terukir di bibir. Bukan pelarian, aku membetulkannya, tapi tiada ketegasan dalam suaraku. Iya, penempatan semula strategik. Lebuh raya Pantai Pasifik menanti, perjalanan jalan raya seminggu yang kami bincangkan selama berbulan-bulan tapi tak pernah betul-betul lakukan. Sekarang, masa terasa sempurna. Bukan melarikan diri, tapi menuju ke sesuatu yang lebih baik. Dah pasang? Aku bertanya, mengangguk ke arah garaj. Peranti penjejak dah siap, Isen mengesahkan. Desk jam pun sedang merakam. Kalau ada sesiapa cuba buat apa-apa dengan kereta tu,
kita ada bukti. Subaru yang menjadi hadiah perkahwinan dan rebutan antara aku, ibu, dan Tessa kini lebih daripada sekadar pengangkutan. Ia simbol batasan kami, perkahwinan kami, kebersatuan kami. Aku tak pernah bayangkan cabaran besar pertama dalam rumah tangga aku ialah mempertahankan harta sendiri daripada keluarga sendiri. Bagus, aku mengangguk sambil mencemat telefonnya. Email yang menjelaskan batasan baru keluarga dijadual untuk dihantar esok pagi. Kita akan hidup dengan baik, bukan bertengkar. Itu pembalasan terbaik. Isen berhenti sebentar, datang berdiri di sebelahku. Kepasti nak buat ni? Rasa macam kita menyelinap keluar. Memang itu yang kita buat, aku mengaku, mencentul lengannya. Tapi bukan sebab takut. Sebab kecemasan mereka bukan kecemasan kita. Sementara Isen menyiapkan kemasan aje, aku memeriksa sistem keselamatan rumah. Kamera baharu menutup pintu depan dan laluan masuk. Kunci rumah diganti 3 hari lepas. Surat mejurat dialihkan ke peti PO Box. Terasa keterlaluan, tapi tingkah ibu yang semakin melampau memaksa kami berbuat demikian. Kerasa mereka akan perasan kita dah pergi sebelum email tu dihantar? Tanya Isen. Aku menjeling telefon, 3 panggilan tak berjawab daripada ibu hari ini. Mereka akan perasan, kataku. Tapi masa tu, kita dah tengok matahari terbenam di biksu. Loceng pintu berbunyi. Tulang belakangku menegang. Abaikan, kata Isen sambil menutup sip beg pakaian. Bunyi loceng berbunyi lagi, diikuti ketukan kuat. Telefonku bergepar dengan mesej daripada rakan sekerja. Lisa, Mak dan adik kau ada kad firma mereka bentuk. Mereka tanya pasal kah. Nak aku cakap ke cuti sakit hari ini? Tekadku terasa ketat. Apa? Isen membaca mesej itu, wajahnya berubah serius. Itu dah melampau. Mesej seterusnya tiba. Mak menangis. Tessa beritahu semua orang kau musnahkan keluarga. Aku duduk di hujung katil, rasa berpusing. Ibu guna air mata lagi kali ini untuk pengaruhi rakan sekerja aku. Wajah Isen menegang. Mereka fikir boleh kendalikan kau melalui kerja kah. Lisa menghantar mesej terakhir. Keserin baru beritahu penyelia aku yang kau tengah alami tekanan mental dan keluarga risau. Kemarahanku menyala menggantikan kejutan awal. Dia cuba rosakkan reputasi profesional aku sekarang. Sambil aku menghubungi penyelia untuk menjelaskan keadaan, Isen melihat telefonnya lalu menjumpah perlahan. Jovan Mito, katanya, menunjukan skrin. Dah capai $3,000. Tessa baru tambah kemas kini, katanya kita ugut ambil tindakan undang-undang sebab dia bercakap benar tentang penderaan keluarga. Loceng pintu berbunyi untuk kali ketiga. Isen mengintai melalui cerah bidai. Ayahkah, kataca perlahan. Suara ayah kedengaran jelas dari luar. Taleri, tolonglah. Ibu kemungkin perlukan rawatan perubatan sebab tekanan ni. Kekena bercakap dengan dia. Aku menghantar email pantas kepada bahagian HR, mendokumenkan lawatan ke tempat kerja. Siap dengan tangkapan skrin kamera keselamatan yang Lisa hantar. Menunjukan ibu mendekati rakan-rakanku di pejabat. Suaraku tetap tenang bila aku azinya menjawab dari balik pintu. Ayah, kalau ibu perlukan rawatan perubatan, hubungi 9D1D1. Bukan saya. Dia ibu kah, ayah merayu. Dan saya anak ayah, aku membalas lembut. Tapi itu tak bermakna saya bertanggung jawab atas manipulasi emosinya. Selepas dia beredar, telefon Isen berbunyi mesej daripada nombor tak dikenali. Bisteri kau menjauhkan ke daripada keluarga. Itukah wanita yang kena habiskan hidup dengan dia? Isen terus menyekat nombor itu tanpa membalas. Sedia nak jalan? Tanyanya. Aku memandang sekeliling rumah sekali lagi. Tertanya-tanya dalam keadaan apa kami akan menemuinya bila pulang nanti. Gem. Enjin Subaru berdengung lembut. Saat kami memandu menjago, aku menahan diri daripada menoleh ke belakang. Kecemasan mereka bukan kecemasan aku ulang perlahan. Untuk diriku sendiri dan untuk Isen. 2 hari kemudian, di sebuah hotel tepi pantai dengan tingkap menghadap lautan Pasifik, Lisa menghantar kemas kini baharu. Kamera keselamatan merakam seluruh adegan Tessa di tempat kerja. Dia sampai terlanggar pasu bunga bila penyelia tolak permintaannya untuk tahu jadual kerja kah. Mak kau cuba hubungi ibu bapa aku, kata Isen selepas menamatkan panggilan.
Ayah terus hentikan dia cakap tak nak terlibat dengan taktik manipulasi. Email sempadan yang kami hantar nampaknya berhasil. 3 sepupu menghantar mesej, mengatakan mereka mula meragui versi cerita Catherine. GoFundMe Tessa pula telah ditandakan untuk siasatan selepas aku kemukakan bukti yang bercanggah dengan dakwaannya. Petang itu, ayah menelefon lagi. Suaranya kedengaran rain letih. Reda. Catherine, mungkin kita dah keterlaluan. Aku dengar dia berbisik kepada seseorang sebelum sedar aku dah angkat. Dari dia mula. Adik kau hadapi sedikit masalah di tempat kerja. Kejadian di pejabat kau sampai ke pengetahuan bosnya. Itu menyedihkan. Aku jawab, dan aku benar-benar maksudkannya. Walaupun semuanya, aku tak mahu Tessa menderita. Aku cuma mahu corat ni berhenti. Boleh ke telefon dia? Tenangkan keadaan. Dia meminta. Tak, ayah. Ini bukan kekacauan yang saya perlu bersihkan. Selepas menamatkan panggilan, aku memuat naik sekeping foto aku dan Isen menatap matahari terbenam dari tebing indah. Tiada caption, hanya imej ketenangan kami. Dalam beberapa minit, rakan kolej dan rakan sekerja membanjiri ruangan komen dengan emoji hati dan mesej sokongan. Madison menghantar mesej pribadi. Semua orang nampak apa yang mereka buat. Kami sebuah tim dalari. Perbezaannya jelas, ketenangan percutian pantai kami berbanding kekacauan yang mereka cipta. Sementara mereka sibuk mengawal naratif, kami berjalan di pantai sunyi, memerhati ombak menghentam tebing, menemui kedai buku kecil di bandar tepi laut. Malam itu, satu email tanpa nama tiba. Saya dah lama nampak corat ni. Ibu awak buat perkara sama pada adik perempuannya dulu, tahun 1990-an. Kekal kuat. Ada antara kami yang tahu apa sebenarnya berlaku. Aku tunjukkan email itu kepada Isen. Dia menarikku rapat ke dadanya. Kita buat perkara yang betul, katanya perlahan. Malam itu di atas katil, sambil mendengar deruan ombak dari kejauhan, aku sedar perkahwinan kami menjadi lebih kukuh melalui krisis ini. Kami telah menghadapi cabaran besar pertama kami dan berdiri teguh bersama. Saya cintakan awak, bisik Isen dalam kegelapan. Saya pun cintakan awak, aku membalas, terasa seolah-olah beban bertahun-tahun akhirnya terangkat dari bahuku. Teleponku berbunyi dengan notifikasi. Kemas kini media sosial daripada Tessa luar biasa ringkas. Keluarga itu rumit. Buat pertama kali, tiada komen susulan daripada ibu. Retakan pertama dalam kesatuan mereka akhirnya muncul. 7 hari kemudian, teleponku bergepar lagi. Suara ibu kedengaran melalui pembesar suara. Setiap esakan disusun dengan sempurna untuk kesan maksimum. Aku ibu kah, Dalari. Macam manakah boleh tinggalkan aku macam ni? Suaranya pecah tepat di tempat yang sama seperti selalu bila dia mahukan sesuatu. Selepas semua yang aku buat untuk kau. Aku letakkan telefon di atas kantor dapur. Isen memandangku dari atas cawan kopinya. Kening terangkat bertanya dalam diam. Biasa, kataku sambil meluncurkan jariku untuk memadam mesej itu. Nampaknya, kami dikatakan memusnahkan keluarga sebab tak jawab panggilan. Telefon Isen pula menyala. Perhimpunan Kecemasan Keluarga Sabtu ni, dia membaca. Ayah kau hantar mesej ni pada semua orang, suruh kita balik segera. Satu mesej muncul daripada sepupuku, Janet. Kau patut datang. Maka betul-betul tak keruan. Apapun yang berlaku, boleh diselesaikan. Aku tunjukkan mesej lain daripada ayah. Dalari, ayah rasa kau salah faham. Datanglah Sabtu ni, kita bincang macam orang dewasa. Ada video daripada Tessa, kata Isen, mencondongkan skrin ke arahku. Wajah adikku memenuhi skrin, ekspresi pura-pura sedih. Fal, saya cuma nak minta maaf kalau saya dah lukakan awak, katanya. Tapi nada itu jelas, skrip ibu keluar dari mulut Tessa. Keluarga sepatutnya saling memaafkan. Itu yang mama selalu cakap. Aku pejam mata, menarik nafas panjang. Kecemasan sebenar, aku bisik, ialah bila kuasa mereka mula hilang. Mesej-mesej tak berhenti. Makcik Linda menelefon tentang keadaan ibu yang membimbangkan. Pakcik Robert menghantar email tentang melakukan perkara yang betul. Sepupu Brad menulis mesej pendek, darah lebih pekat daripada air. Setiap mesej membawa mesej tersirat yang sama. Kembalilah. Minta maaf.
Pulihkan susunan lama. Kemudian, ibu meningkat ke tahap seterusnya. Surat rasmi tiba dengan kepala surat peguam, kelihatan penting. Dia ugut nak cabar warisan ke daripada nenek, kata Isen selepas membaca. Katanya ketak sihat fikiran sekarang. Telefonku berkepar lagi. Rakan lama dari sekolah menengah. Dengarkah tengah lalui masa sukar? Mak Koriso gila pasal kesihatan mental kah? Kemas kini Facebook ibu muncul di notifikasi. Kadang-kadang orang yang kita sayang berubah begitu drastik hingga kita tak kenal mereka lagi. Doa untuk anak sulung saya dalam masa sukar ini. Tessa menambah siaran susulan. Bila personaliti seseorang berubah sepenuhnya, biasanya itu jeritan minta tolong. Campur tangan keluarga mungkin satu-satunya jalan. Pukulan terakhir tiba apabila sepupuku meneruskan jemputan rasmi ke ulang tahun perkahwinan ibu bapaku bulan depan. Tulisan elegan di atas kertas berkilat. Mari raikan penyembuhan keluarga kita. Aku menatap semua mesej di atas meja dapur, berbisik perlahan. Senang je kalau aku nak, pergi saja. Senyum, pura-pura tak pernah jadi apa-apa. Habis cerita. Isen duduk di sebelahku, tangannya hangat di atas tanganku. Betul ke? Betul-betul akan habis kalau kau buat begitu. Malam itu, sambil Isen menutup komputer ribanya, dia bertanya, kau rasa perlu putus hubungan sepenuhnya? Atau mungkin boleh cuba hubungan terhad dengan sempadan jelas? Soalannya mengejutkan aku. Bukankah kau yang cakap? Aku tahu dia potong perlahan. Aku sokong apa saja keputusan kau. Aku cuma mereka masih ibu bapa kau. Dan adik kau. Aku teringat semula suara ibu dalam mesejnya, penuh tangisan dan manipulasi yang terselindung di sebalik kasih sayang palsu. Rasa sakit lama kembali menyelinap ke dadaku. Perasaan tanggung jawab terdesak sejak kecil itu kembali menghantui. Apa jadi kalau aku sebenarnya bertindak keterlaluan? Bisiku perlahan, menyuarakan ketakutan yang menghantui fikiranku. Apa jadi kalau semua ini cuma aku yang terlalu dramatik, hanya kerana sebuah kereta? Isen duduk di sebelahku di sofa. Jom kita fikirkan ini semula bukan dari tempat marah atau terluka, tapi dari kejelasan, katanya lembut. Kami menghabiskan berjam-jam membedah setiap manipulasi, setiap rasa bersalah yang dipaksa, setiap kali aku diminta memberi sementara Tessa hanya menerima. Kami menjejak corak itu hingga ke zaman kanak-kanak, bagaimana ibu sentiasa meletakkan dirinya sebagai mangsa setiap kali kawalannya dipersoalkan. Ini bukan tentang kereta, kataku azirnya, dengan kesedaran yang mula berakar kukuh dalam diriku. Ia tak pernah tentang kereta. Keesokan paginya, aku menulis sepucuk surat. Bukan dengan kemarahan atau dendam, tapi dengan ketepatan seorang pakar bedah. Kepada keluargaku. Setelah pertimbangan yang teliti, saya menetapkan sempadan yang tidak boleh dirunding ini. Surat itu menetapkan syarat yang jelas. Tiada lawatan tanpa pemberitahuan. Tiada hadiah yang datang dengan syarat tersembunyi. Tiada hantaran media sosial tentang saya tanpa kebenaran saya. Sebarang pelanggaran akan membawa kepada 6 bulan tanpa sebarang hubungan. Sebelum sebarang hubungan boleh diteruskan, terapi keluarga wajib dijalankan dengan ahli terapi pilihan saya sendiri. Untuk mengelakkan sebarang salah faham, aku sertakan dokumen lengkap. Garis masa insiden selama 20 tahun. Dari bilik tidur yang terpaksa aku serahkan pada umur 12 tahun hingga kejadian kereta pada hari perkahwinanku. Rakaman video perkahwinan yang menunjukkan cubaan manipulasi ibu dengan jelas. Surat daripada rakan-rakan yang menjadi saksi corat ini selama bertahun-tahun. Rekod kewangan yang membuktikan aku menyerah diri sepenuhnya sejak umur 19 tahun. Sementara Tessa masih menerima bantuan. Surat daripada ahli terapi, tanpa nama, menjelaskan dinamika kambing hitam dalam keluarga. Dengan Isen di sisiku di pejabat di MTED, kami menukar pendaftaran kereta sepenuhnya atas nama kami berdua. Kita tak akan respon kepada perjumpaan kecemasan mereka, aku beritahu Isen. Kita buat ini ikut cara kita. Pakej itu tiba di rumah ibu bapaku pada pagi Khamis, 2 hari sebelum perhimpunan kecemasan yang mereka rancang. Salinan juga dihantar serentak ke peti surat semua ahli keluarga besar yang sebelum ini menekan kami supaya berdamai. Dalam masa sejam, ibu menelefon, suaranya nyaring, penuh kejutan. Apa semua ini? Kamu tak boleh serius. Talari.
Itu syarat saya, jawabku dengan tenang. Saya tak marah. Saya tak mahu balas dendam. Saya cuma mahukan ketenangan. Tessa kemudian memuat Nahid tangkapan skrin surat sempadanku di Instagram dengan nada mengejek. Menjelang petang, dia memadamnya selepas ramai ahli keluarga memberi komen bahawa tindakannya membuktikan maksud surat itu. Panggilan daripada Pak Cik Robert menyusul, suaranya perlahan. Saya tak tahu keadaan sebenarnya seteruk ini, Daleri. Mesej daripada Mak Cik Linda pula berbunyi. Kami takkan hadir ke perjumpaan Sabtu ini. Namun, panggilan paling mengejutkan datang daripada ayah. Saya dah baca garis masa kamu, katanya. Suaranya luar biasa tenang. Ada perkara yang saya tak nampak berlaku di bawah bumbung rumah saya sendiri. Satu jeda panjang. Kami sepatutnya boleh buat lebih baik untuk kamu, Daleri. 2 hari kemudian, ibu meninggalkan pesanan suara. Suaranya lebih kecil daripada yang pernah aku dengar sebelum ini. Mungkin kadang-kadang mama tak adil. Suara ibu kedengaran perlahan dalam peti suara. Mama cuma nak yang terbaik untuk dua-dua anak perempuan mama. Isen memajukan hantaran Facebook terbaru Tessa kepadaku. Mesti seronok bila mama berhenti bela kamu selepas 30 tahun asyik berpihak pada kamu. Perjumpaan kecemasan keluarga dibatalkan. Jemputan majlis ulang tahun perkahwinan ibu bapa aku diperbaharui tanpa sebarang sebutan tentang penyembuhan keluarga. Ancaman tindakan undang-undang terhadap harta pusaka arwah nenek juga tiba-tiba hilang begitu saja. 3 minggu berlalu tanpa satu pun cubaan menghubungi kami, senyap paling lama dalam hidup dewasaku. Pada pagi Ahad yang cerah, Isen melemparkan kunci Subaru ke arahku. Kemana hari ini? Aku duduk di tempat pemandu, membeturkan cermin sisi. Pantulan di cermin menunjukkan seorang wanita yang akhirnya mengenali dirinya sendiri. Kemana-mana, asalkan ke hadapan. Kami memandu di sepanjang pesisir pantai, tingkap diturunkan. Kereta yang dulu menjadi simbol kawalan keluargaku kini membawa kami menuju kebebasan. Ironinya tidak terlepas dariku dalam kehilangan keluarga yang menuntut penyerahan tanpa henti. Aku menemui diriku sendiri. Jalan di hadapan terbentang luas, tanpa penghujung, penuh kemungkinan. Aku berdiri di taman kecil kami, jari tenggeram ke dalam tanah, menanam rosemary di sebelah timur. 6 bulan telah berlalu sejak hari perkahwinan, dan di sinilah kami, Isen dan aku, di pondok kecil kami di pinggir Portland, jauh dari kekacauan yang kami tinggalkan. Perniagaan reka bentuk grafik yang aku mulakan 3 bulan lalu sudah mempunyai lebih banyak pelanggan daripada yang aku mampu tangani. Anjing penyelamat kami, Pepper, berbaring di bawah sinaran matahari. Muncung peraknya di atas kedua-dua kaki hadapan yang bersilang. Sistem keselamatan rumah yang kami pasang jarang diaktifkan lagi kini. Kopi dah siap, jeret Isen dari tingkap dapur. Kopi pagi di Serambi sudah menjadi rutin kami setiap Sabtu. Bersama jalan petang dengan Pepper. Dan sarapan pancake hari Ahad di mana kami berlumba mencipta bentuk paling pelik. Aku menyapu tanah dari tanganku dan menarik nafas dalam-dalam. Rumah kami berbau kopi, tanah segar, dan ketenangan bukan kegelisahan berterusan yang aku alami semasa membesar. Ketika aku sedang membasuh tangan, posmen tiba. Isen masuk sambil menyusun surat, bel. Majalah kemudian berhenti pada satu sampul biru muda. Dari ibumu, katanya perlahan. Dadaku mengetat seketika, tapi rasa itu cepat berlalu. Biar aku rehat. Di dalamnya ada sekeping kad bergambar bunga. Tulisan tangan ibu memenuhi ruang dalam. Kami rindukan kamu. Keluarga sepatutnya saling memaafkan. Aku membacanya sekali, tersenyum kecil, lalu mengoyaknya dengan kemas frasa yang sama dia gunakan di majlis perkahwinanku. Tapi reaksiku kali ini berbeda sepenuhnya. Tiada kemarahan, tiada air mata, hanya ketenangan yang mantap. Di atas perapian tergantung bingkai foto perkahwinan kami. Saat konfrontasi itu tertangkap sempurna. Wajah ibu yang terkejut, Isen berdiri di sisiku, dan sampul surat di tanganku yang menggigil. Setahun lalu, gambar itu mungkin membuatku malu. Kini ia mengingatkanku akan hari aku akhirnya berdiri mempertahankan diri. Awat oke? Tanya Isen sambil memerhatikanku membuang kad yang telah dikoyak ketong kitar semula. Lebih daripada oke, jawabku dengan jujur. Wanita yang selama 30 tahun menjadi anak bertanggung jawab. Si pendamai kekal keluarga, dia sudah tiada.
Kini berdiri seseorang yang mengenali nilainya melebihi kegunaannya kepada orang lain. Aku menemui lebih banyak penyembuhan melalui kehidupan yang disengajakan daripada sesi terapi manapun. Sempadan tidak memecahkan keluarga, ia mendefinisikannya. Malam itu, kami meraihkan apa yang kami panggil ulang tahun sempadan dengan makanan Thai kegemaran kami. Isen mengangkat gerasnya. Untuk kebebasan, katanya. Untuk kedamaian, aku menjambung. Rakan baharu kami, Jami dan Mark, datang untuk pencuci mulut. Persahabatan yang dibina atas rasa hormat ini terasa begitu mudah dan jujur. Tanpa drama keluarga yang menguras tenaga, kerjaku juga berkembang pesat. Sesekali, masih ada rasa kehilangan ketika hari raya atau musim perayaan, tapi ia tidak lagi mengawal hidupku. Awak tahu tak satu perkara yang saya perasan, kata Isen ketika rakan kami beredar. Awak berdiri lebih tegak sekarang. Minggu lalu, seorang rakan sekerja berkongsi tentang kakaknya yang suka memanipulasi. Aku berkongsi pengalamanku tanpa rasa pahit, mencadangkan sumber bantuan yang pernah menolongku, dan melihat kefahaman terbit di matanya. Aku juga mula menjumbang secara anonim kepada kumpulan sokongan dalam talian untuk mereka yang cuba memutuskan corak toksik turun-temurun. Rasanya seperti tujuan yang tumbuh daripada kesakitan. Malam berikutnya, kami memandu di sepanjang pantai Pasifik dengan kereta yang suatu ketika dulu mencetuskan konflik besar. Kini ia mewakili kebebasan, bukan pengkhianatan. Aku menurunkan tingkap, membiarkan udara masin memenuhi paru-paruku. Dulu aku fikir rumah ialah tempat aku dibesarkan. Kataku perlahan sambil memandang laut. Aku habiskan bertahun-tahun cuba kembali ke tempat yang sebenarnya tak pernah menjemputku. Musim cuti semakin hampir. Tapi buat kali pertama, aku tidak merasa gentar. Masa lalu tidak dipadam, hanya diletakkan di tempatnya. Kami berhenti di tepi pantai ketika matahari terbenam. Langit bertukar jingga dan merah jambu. Aku memegang kunci kereta di tapak tanganku. Merasai beratnya bukan sekadar kenderaan, tapi lambang pemilikan atas hidupku sendiri. Keluarga bukanlah siapa yang kamu dilahirkan bersama, bisikku ketika Isen menggenggam tanganku. Tapi siapa yang berdiri di sisi kamu apabila kebenaran akhirnya terungkap. Di hadapan kami, ufuk luas terbentang tanpa penghujung, menjanjikan esok yang baru. Pernahkah kamu terpaksa melukis sempadan dengan keluarga demi melindungi ketenanganmu? Daleri belajar bahawa kadang-kadang, perkara paling penuh kasih yang boleh kamu lakukan ialah menetapkan batasan. Apa yang kamu akan lakukan jika berada di tempatnya? Kongsikan pandanganmu di bawah.